المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Maryam. Alhamdulillah. Ibu ayah, kita sambung pengajian kita pada pagi ini, perbahasan sorof melalui kalimah surah Yasin, dan kita mula pada hari ini ayat yang ke berapa Ibu ayah hari ini? Ayat berapa ya? Saya lupa dah pula. Ayat berapa mula Ibu ayah? 36 Ibu ya. Okey. Ayat 36 subhanallazi. Ayat 36 subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Hari ini hari Rabu 14 hari bulan 10 bersamaan PKPB yang pertama. Masya-Allah. Firman Allah Ta'ala surah Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Khair. Alhamdulillah. Saya Ibu ya, insya-Allah. Okey. Ibu ya, kita mula ayat 36 Ibu ya. Ayat 36. Okey. Subhanallazi khalaqal azwaja. Okey. Pada kalimah subhana itu tidak ada kalimah perbahasan sorof kita nak bincang. Kalau ada pun nanti kita akan bincangkan perbahasan nahwu insya-Allah. Subhana tu mudhaf, allazi mudhaf ilaih. Tapi kita tak bincang sekarang lah, nanti bila masuk pada tafsir nanti insya-Allah. Allazi khalaqa. Ibu ayah cuba tengok. Allazi khalaqa. Pada allazi khalaqa ni kita boleh. Ibu ayah, allazi untuk muzakkar ke muannas? Tanya ibu ayah. Allazi kalimah untuk muzakkar ke muannas? Kita nama allazi itu isim mausul nama dia. Isim mausul. Tapi untuk muzakkar ke muannas? Muzakkar. Betul Ibu Maryam, untuk muzakkar. Jadi allazi untuk muzakkar, tapi bilangannya mufrad ke musanna ke jamak allazi? Allazi untuk mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad, betul Ibu. Jadi Ibu ayah, kalimah allazi kita panggil isim mausul ya. Isim mausul ni dia ada banyak Ibu ayah ya. Dia isim mausul ya, nama dia. Sod waw lam, isim mausul begini. Okey. Isim mausul ni dia ada banyak isim mausul. Antaranya allazi. Allazi. Okey, allazi terjemahnya yang. Terjemah allazi ini yang. Tetapi allazi digunakan untuk muzakkar dan bilangan mufrad. Bilangan mufrad. Kalau bilangan muzakkar, kalau untuk muzakkar dalam bilangannya musanna, jadi apa Ibu ya? Jadi apa? Al-lazani begini. Al-lazani.
Al-lazani muzakkar tapi untuk musanna bilangan 2. Al-lazani. Kalau ramai biasa kita jumpa dalam Quran. Yang biasa kita jumpa dalam Al-Quran kalimah mufrad dan kalimah jamak. Jamaknya bagaimana Ibu Ayah? Jamaknya allazi mufrad bagaimana jamaknya? Cuba Ibu tulis allazina, betul Ibu Maslina. Allazina. Allazina ni kalimah jamak kepada allazi. Allazi mufrad, jamaknya allazina. Okay. Jadi kalau muannas, kalau mufrad untuk muannas macam ni kita nak sebut Ibu Ayah. Mufrad untuk muannas. Macam ni kita nak sebut. Allati, betul. Allati. Kalau musanna dia allatani. Tapi itu kita jarang jumpa lah. Allatani. Jamaknya boleh baca allati ataupun allawati. Itu kita tak nak bincangkan pening. Fokus pada allazi dan kita biasa jumpa. Allazi, allazina ataupun allati. Okey. Jadi Ibu, allazi contoh. Kalau saya kata allazi, saya nak ambil contoh yang kita biasa jumpa ya. Allazi, orang yang telah beriman. Kalau allazi, kita sebut allazi amana. Ambil contoh fi'il amana. Allazi amana. Allazi yang amana telah beriman. Tapi ini untuk seorang lelaki. Kan? Amana kan fi'il madhi kan? Al-amana itu fi'il madhi. Ataupun kita nak gunakan fi'il mudhari'. Allazi yu'minu. Allazi yu'minu. Amana mudhari'nya yu'minu. Kalau kita masuk allazi amana kalau untuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' allazi yu'minu. Okey, sekarang ni bagaimana kalau kita nak datangkan allazi untuk jamak. Okey, jamak jadi allazina. Kalau tadi allazi amana, kalau allazina dia akan jadi amanu. Yang kita biasa jumpa dalam Quran. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kan allazina amanu. Jelas Ibu ya? Jadi kalau fi'il mudhari', allazina yu'minuna. Kita biasa jumpa dalam Quran kan allazina yu'minuna bil ghaibi. Ibu Ayah. Jelas ya? Jadi kalau allazi isim mufrad, kalau ada fi'il selepasnya fi'il pun ikut mufrad juga. Kalau allazi itu muzakkar kan, fi'il pun ikut muzakkar. Jadi di sini Ibu Ayah, subhanallazi khalaqa. Subhana maha suci, allazi dia yang khalaqa telah menciptakan. Jadi nak tanya Ibu Ayah, Allah Ta'ala ada jantina tak? Allah Ta'ala ada jantina ke tidak? Allah Ta'ala, Tuhan kita, ada jantina ke tidak? Tak ada. Jangan pula Ibu Ayah kata Allah Ta'ala tu muzakkar. Jangan kata Allah Ta'ala muzakkar. Apa Allah Ta'ala muzakkar? Bukan Allah muzakkar. Kalimah Allah. Kalimah alif lam lam ha itu, yang kalimah itu bersifat muzakkar. Bukan Allah Ta'ala yang muzakkar. Allah Ta'ala tidak ada jantina. Ya, maha suci Allah daripada apa yang disifatkan oleh orang-orang yang jahil. Allah Ta'ala itu ada anak dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Tak ada satu pun yang sama serupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah daripada apa yang disifatkan oleh orang-orang yang jahil. Jadi buaya Allah Ta'ala bukan muzakkar. Kalimah Allah yang muzakkar. Jadi buaya, okey. Kalimah khalaqa fi'il mudhari'nya yakhluqu. Khalaqa fi'il mudhari'nya yakhluqu. Jadi khalaqa fi'il madhi muzakkar. Kotak pertama khalaqa. Jadi kalau kita nak kata sama sebelumnya allazi khalaqa. Allazi dia yang khalaqa telah menciptakan. Kalau fi'il mudhari' allazi yakhluqu. Jelas Ibu Ayah ya? Jadi contoh saya kata allazi khalaqa. Kita jumpa banyak dalam Quran
super ini. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi dialah yang khalaqa telah menciptakan. Wallazi khalaqas samawati dialah telah menciptakan 7 lapis langit. Jadi buaya kalau allazi, kalau khalaqa, kalau sebelumnya ada digunakan allazi bersesuaian dengan khalaqa. Allazi mufrad muzakkar, khalaqa pun mufrad muzakkar. Jelas buaya semua insya-Allah? Jadi soalan saya, kenapa digunakan allazi buaya? Cuba jawab, kenapa digunakan allazi? Kenapa tak guna allati? Kenapa guna allazi? Kenapa? Cuba ibu jawab. Siapa tidak jawab ataupun boleh unmute, saya nak dengar balik jawapan. Kenapa Allah sebut allazi khalaqa? Kerana kalimah Allah muzakkar. Betul ibu. Khalaqa tu dia telah menciptakan. Siapa dia? Allah Ta'ala telah menciptakan. Jadi Allah Ta'ala ni kira kalimah Allah tu kita kira dia muzakkar. Jadi khalaqa tu digunakan muzakkar, maka allazi datang dengan muzakkar lah. Macam tu ya. Allazi khalaqa. Okey. Al-azwaja kullaha. Al-azwaj. Ibu ayah, perkataan al-azwaj agak-agak apa 3 huruf asalnya? Pada perkataan al-azwaj, tolak alif lam lah. Tolak alif lam, kalimah azwaj. Hamzah, zai, waw, alif, jim. Hamzah, zai, waw, alif, jim. Perkataan azwaj, apakah 3 huruf asal? Zai, waw, jim. Betul ibu ya? Zai, waw, jim. Maka kita terus nampak. Kalau azwaj itu adalah jamak taksir dan asalnya adalah perkataan zauj. Zai, waw, jim. Zauj. Adalah ibu ya? Okey, zauj. Ibu Maryam silap tulisnya, tak apa. Jadi ibu, apa dia maksud zauj? Siapa tahu apa dia maksud zauj? What is the meaning of zauj? Alamak, spouse. Suami. Pasangan. Ibu ayah yang lebih tepat, suami ke pasangan tu yang lebih tepat? Zauj tu suami ke pasangan yang lebih tepat? Ustaz tanya pula yang lebih tepat pula. Apa ibu, apa yang lebih tepat, suami ke pasangan tu? Saya tinggikan. Pasangan ibu ya. Yang lebih tepat pasangan. Bila pasangan, automatik suami pun pasangan juga. Jadi ibu, ya, contoh, kalau saya kata pada ibu-ibu semua, ibu, hazihi zauji. Hazihi zauji. Ini isteri saya, hazihi zauji. Saya tak sebut zaujati, saya sebut zauji saja. Zauj dengan ana jadi zauji tambah ya belakang. Macam pen saya, qalam tambah saya qalami. Rumah saya baitun tambah ana jadi baiti. Isteri zauji. Betul ke salah saya kata hazihi zauji, ini isteri saya? Betul ke salah saya gunakan zauji? Boleh tak? Jawapannya ibu, jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Pasal dengan maksud hazihi zauji, ini pasangan saya. Jadi boleh, asal makna zauj pasangan. Asal makna zauj pasangan. Cuma kalau kita nak kata makna yang lebih kecil, zaujun suami, zaujah tambah marbutah isteri pun boleh. Dengan makna suami isteri. Tapi kalau zauj maknanya pasangan. Pasangan ni boleh suami, boleh isteri. Boleh buat ya? Jelas ya? Pasal tak semestinya mesti pasangan itu zauj tu terjemah suami. Ada zauj maksudnya pasangan. Pasangan. Pasal ada benda yang bukan suami isteri tapi dia pasangan. Contohnya negatif positif. Itu pasangan, berpasang. Contohnya macam-macam lah benda yang berpasangan. Semuanya benda berpasangan ya. Jadi boleh ya? Zauj mufrad dia. Zaid, zai, waw, jim mufrad. Jamaknya azwaj. Alhamdulillah ibu, masya-Allah. Okey. Azwaj. Jadi ibu, azwaj jamak apa namanya ibu? Azwaj ni jamak apa namanya? Adakah dia jamak muzakkar salim ataupun muannas salim ataupun jamak taksir? Jamak taksir, betul ibu, jamak taksir. Apa maksud jamak taksir? Maksudnya jamak yang tidak selamat bentuk asal mufradnya. Asalnya zai waw jim. Ketika jamak tiba-tiba sebelum zai ada hamzah. Lepas tu
antara waw dengan jim ada alif. Itu dia pecah. Dia jadi tak selamat asalnya. Itu jamak taksir. Bukan jamak taksir ni. Jamak taksir. Jelas ibu ya, jadi al-azwaj jamak taksir. Okey. Kullaha, kullaha ni kesemuanya lah, kesemuanya. Dalam tafsir nanti kita akan belajar ha tu kembali pada siapa. Okey. Mimma tumbitul ardu. Mimma tumbitu al-ardu. Ibu ya, tengok mimma tumbitu al-ardu. Kalimah tunbitu. Kalimah tunbitu. Ibu ya, kalimah tunbitu ni fi'il mudhari' Fi'il mudhari' macam mana ibu? Fi'il mudhari' yang mula baris depan tu macam mana tu? Bila fi'il mudhari' mula baris depan, bila fi'il madhinya berapa huruf ibu? Fi'il madhi berapa huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' mula baris depan? Ibu Rosyati betul, 4. Ibu Hashimah bukan 3, 4. Bila fi'il mudhari'nya 4 huruf. Jadi ibu ayah, di sini tunbitu. Tunbitu ni, ibu ayah cuba buka nota 16, mustawa 1 nota 16 ibu ayah. Cuba buka mustawa 1 nota 16. Dah buka komen dah ya. Mustawa 1 nota 16. Okey. Sekarang ni ibu tengok. Kalau kotak pertama mula dengan apa ibu? Kotak pertama mula dengan apa? Mula dengan ya. Okey. Sekarang ni kotak keberapa? Sekarang ni ibu tengok kalimah tunbitu dimulakan dengan ta kan? Belakang ada tambah apa-apa tak? Belakang ada tambah apa-apa tak? Mula dengan ta, belakang ada tak tambah apa-apa? Kalimah tunbitu dalam ayat ni. Mula dengan ta, belakang betul, tak ada tambah apa-apa. Jadi ibu ayah, dalam rumus fi'il mudhari' yang saya berikan dalam nota 16, ada berapa tempat yang dimulakan? Ada berapa kotak dimulakan dengan ta dan belakang tak tambah apa-apa? Sebutkan kotaknya. Ada berapa kotak dan sebutkan kotaknya. Ataupun terus sebut kotak apa? Betul Ibu Rosyati, kotak 4 dan 7. Ibu ayah, kotak 4, 7 maksudnya 4 dan 7. Ibu ayah, kotak 4 untuk muannas. Untuk muannas. Kalau perempuan, dia seorang perempuan lah. Kalau benda, benda lah. Kan? Benda yang bersifat muannas. Kalau kotak 7, kamu. Kamu. Jadi, kalimah tunbitu secara asas, paling kurang ada 2 kemungkinan. Satu, bukan konteks ayat ni lah. Di luar ayat ni, kalimah tunbitu boleh jadi 2. Pertama, ia menumbuhkan, ia untuk satu benda yang bersifat muannas menumbuhkan. Yang kedua, kamu menumbuhkan. Kamu menumbuhkan. Sebelum itu ibu kena jelas. Ada huruf nun, ba dengan ta panjang ni ada makna tumbuh. Ibu biasa tak dengar alam nabatat. Nabatat. Pernah dengar tak? Nabatat. Pernah dengar tak? Alam nabatat. Apa dia alam nabatat? Siapa tahu? Alam nabatat. Ada alam jamadat. Alam jamadat ni alam batu. Itu batu. Alam nabatat apa? Alam tumbuh-tumbuhan. Dia ada alam dia sendiri. Mereka ada percakapan mereka sendiri, perbualan mereka sendiri, tapi alam mereka lah. Boleh tak pokok-pokok ni bercakap ibu ayah? Ibu ayah, pokok-pokok ni, alam pokok ni, tumbuh-tumbuhan boleh bercakap ke tidak ibu ayah? Boleh tak pokok bercakap? Boleh kan? Kan ada peristiwa batang pokok tamar tu menangis tu. Kan ada peristiwa pokok bagi salam pada Nabi. Ada? Ibu ayah. Nanti akhir zaman nanti, Yahudi menyuruh belakang semua pokok akan berkata, belakang saya ada orang Yahudi, bunuhlah. Satu masa nanti. Dia pokok ni boleh cakap juga. Okey. Itu dipanggil alam nabatat. Alam tumbuh-tumbuhan. Alam tumbuh-tumbuhan. Nak tanya ibu ayah, pokok-pokok ni sifatnya membesar ke tak membesar? Pokok-pokok ni sifat membesar ke mengecil sifat pokok? Membesar. Maka benda yang tumbuh naik itu kita panggil nabat. Manusia pun, kita pun membesar juga. Kita dari kecil besar. Itu kita pun termasuk juga dalam makna nabat. Maksudnya bukan pokok, tapi kita ni membesar. Yang ada sifat membesar. Okey, balik kat sini. Jadi pokok dipanggil nabat. Tumbuh-tumbuhan dipanggil nabat. Nabatat. Ibu ayah, jadi kalau fi'ilnya nabata saja, fi'ilnya
Kalau fi'ilnya nabata, maknanya tumbuh saja. Maksudnya tumbuh. Ya, tumbuh. Tapi kalau tambah hamzah jadi anbata. Anbata menumbuhkan. Beza tak tumbuh dengan menumbuhkan? Beza. Tumbuh dengan menumbuhkan tu berbeza. Jadi cuba tengok terjemah Ibu Ayah. Kalimah tunbitu apa dia? Menumbuhkan ke mengeluarkan? Boleh terjemah menumbuhkan boleh, mengeluarkan boleh. Apa terjemah Ibu Ayah? Kalimah tunbitu al-ard. Dia daripada anbata yunbitu. Apa terjemahnya Ibu Ayah? Tunbitu. Ditumbuhkan tu terjemah mudah faham Ibu Kulsum. Ditumbuhkan terjemah mudah faham. Ada tak terjemah lain Ibu Ayah? Tu lebih tepat. Menumbuhkan Ibu Zabidah. Menumbuhkan. Jadi kalau ibu-ibu punya terjemah ditumbuhkan itu terjemah mudah faham. Terjemah secara mudah faham. Tapi kalau menumbuhkan itu terjemah yang lebih tepat kerana dia meraihkan asal makna. Menumbuhkan oleh bumi, oleh tanah. Okey, tak apa. Jadi Ibu Ayah, cuba tengok. Tadi saya kata fi'il mudhari' kalau mula dengan ta, belakang tak tambah apa-apa, sama ada maknanya untuk muannas ataupun muzakkar kamu maksudnya. Takkan kamu pula kat sini? Ada tak? Menumbuhkan tu ada tak kamu menumbuhkan? Adakah perkataan kamu pada perkataan menumbuhkan ke, ditumbuhkan ke? Ada tak kamu pada perkataan menumbuhkan? Tak ada kan? Tak ada. Jadi bukan kamulah, bukan kotak 7, dia mesti kotak 4 untuk muannas. Untuk muannas. Okey, jadi ustaz kata tunbitu itu muannas kotak nombor 4. Okey, itu fi'il mudhari'. Fi'il mesti ada apa Ibu ulang balik Ibu? Fi'il mesti ada apa? Setiap fi'il mesti ada fa'il, betul. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Jadi Ibu Ayah, menumbuhkan tu apa yang menumbuhkan Ibu Ayah? Apa yang menumbuhkan tu? Al-ardu, al-ardu yang menumbuhkan. Jadi Ibu, al-ardu tu bumi tu, tanah ke bumi ke tak kisah, dia muzakkar ke muannas? Kalimah al-ardu muzakkar ke muannas kita dah bincang dah beberapa kali dah, tak apa kalau Ibu ingat Ibu beritahu. Betul Ibu. Ibu-ibu ingat sampai bila-bila kalimah al-ardu adalah kalimah yang bersifat muannas ya. Al-ardu walaupun tidak ada ta marbutah tapi ia adalah muannas. Jelas Ibu Ayah? Okey. Jangan Ibu tanya kenapa dia muannas. Okey, kalau tanya saya jawablah. Ardun kalimah al-ardu dia muannas. Bila dia ditasghirkan bunyinya uraidah. Ardun bumi, kalau bumi kecil uraidah, ada ta marbutah. Pada dia tasghir ada ta marbutah. Pasal tu saya tak nak terangkan detail. Nanti tanya pula, tasghir itu apa pula? Kan? Jadi siapa-siapa ibu-ibu yang tahu, alhamdulillah itu ulang kaji. Siapa yang tak tahu abaikan. Cukup yang semua kena tahu kalimah ardun ataupun al-ardu adalah kalimah muannas. Jelas Ibu Ayah ya? Okey. Jadi oleh kerana al-ardu itu muannas, maka tun itu digunakanlah fi'il yang muannas kerana fa'ilnya muannas. Maka tun itu dibaca dengan muannas kotak nombor 4. Kenapa tak baca yun bitu? Kenapa dibaca tun bitu? Kenapa dimulakan dengan tak? Kerana kalimah al-ardu pada tun bitu, kalimah al-ardu yang fa'il ini dia muannas. Maka fi'il pun kena ikut muannas juga. Jelas Ibu Ayah? Okey. Jadi Ibu Ayah siapa yang baru tahu kenapa dia gunakan tun bitu? Saya rasa ramai yang baru tahu ya pasal kita jarang jumpa perbahasan ni dan kita jumpa hari ni kita bincangkan. Alhamdulillah. Pasal kita bukan jenis kisah sangat pun pasal kita orang Melayu, kita bukan orang Arab. Tapi bila ibu belajar bahasa Arab, ibu kena tahu. Bila sebut saja ibu belajar bahasa Arab, ibu kena tahu fa'il ke apa ke semua. Ada yang cakap pada saya bahasa Arab ni susah, bahasa paling susah adalah bahasa Arab. Sebenarnya kita telah tersilap. Bahasa paling mudah adalah bahasa Arab kerana ada kaedah yang sangat tersusun. Bahasa paling mudah adalah bahasa Arab. Dengan syarat ibu-ibu ayah belajar daripada awal, belajar dengan tenang dan belajar dengan tekun. Kalau belajar main celup-celup, nanti takut tak melekat. Tak apa, celup-celup tak kisah ibu ayah. Kalau ibu ayah belajar kejap tak belajar. Tapi dalam keadaan ibu ayah memang tak belajar tu ketika ibu ayah memang tak dapat nak join, tak apa. Tapi kalau ibu-ibu ke lapangan, tak ada buat apa, bolehlah dengar ibu ayah, dengarlah.
Pasal apa? Pasal kita nak baca Quran, kita nak baca hadis. Quran tu dalam bahasa Arab, hadis pun asalnya dalam bahasa Arab. Boleh ibu baca terjemah, tapi terjemah tu ibu belum faham lagi. Ibu-ibu faham kalimah macam ni pun belum faham lagi. Ini baru membantu. Nak betul-betul faham, kena belajar dia punya harfiah dia. Baru ibu faham. Kita pun tak faham yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya ibu-ibu kena belajar betul-betul dalam kursai bahasa Arab, insya-Allah. Balik kat sini. Okey. Mimma tunbitu al-ardu. Tunbitu fi'il mudhari' bab if'al. Anbata yunbitu inbatan munbitun. Okey. Siapa nak tasrif ibu ayah? Tasrif fi'il mudhari' yunbitu. Itu tunbitu al-ardu kan? Siapa nak tasrif yunbitu? Siapa nak try? Sambil tengok nota 16. Sebut kotak pertama yunbitu, kotak kedua yunbitani, begitu. Siapa nak try ibu ayah? Mahirkan. Kalau ada ibu-ibu sama yang nak try pun boleh. Ibu-ibu sama yang biasa try hari-hari, yang tak pernah try nak try. Jangan malu ibu ayah ya. Jangan malu, try je. Kalau salah, saya rasanya saya tak pernah marah pun. Makcik Nurul Aini, alhamdulillah Makcik Nurul Aini. Bismillah Makcik, boleh unmute? Mana Makcik Nurul Aini? Okey, alhamdulillah. Okey, Makcik, bismillah kotak pertama. Kotak pertama, yumbitu. Betul. Kotak kedua, yunbitani. Betul. Kotak ketiga, yunbituna. Betul. Kotak keempat, tunbitu. Betul. Kotak kelima, tunbitani. Betul. Kotak keenam, yunbituna. Macam mana? Makcik, kotak keenam. Tambah nun kan? Makcik letak belakang tu. Yumbatna. Yunbitna. Yunbitna. Okey, sekejap Makcik ya. Okey, ibu-ibu semua dengar ya. Ibu-ibu semua, bermula kotak 6, untuk kotak 6 fi'il mudhari', tambah nun saja belakang, dan huruf akhir asalnya tadi yunbitu, ta tu akhir matikan dia. Jadi yunbitna. Okey, cuba Makcik ulang balik kotak 6. Yunbitna. Okey. Kotak ketujuh, tunbitu. Kotak ke-8, tunbitani. Betul. Kotak ke-9, tunbituna. Betul. Kotak ke-10, Betul lah. Tunbitina. Betul. Alhamdulillah. Tunbitina. Betul. Tunbitina. Okey. Kotak ke-11, tunbitani. Betul. Kotak ke-12, tunbitna. Betul. Alhamdulillah. Kotak ke-13, unbitu. Betul. Unbitu. Betul. Unbitu. Okey. Kotak ke-14, nutbitu. Betul. Nunbitu. Betul. Nunbitu. Terima kasih Makcik Nurul Aini. Alhamdulillah. Makcik macam mana Makcik dapat buat? Tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okay. Alhamdulillah ibu ayah ya. Okey, masya-Allah. Terima kasih Makcik Nurul Aini. Jadi ibu ayah, itu dia tunbitu bab if'al kotak yang keempat. Maaf. Okey. Wa min anfusihim. Wa min anfusihim. Ibu ayah, kalimah anfus. Kalimah anfus ini jamak ya. Jamak. Sekejap, saya nak confirmkan mufrad dia nafsun ya. Mufrad dia nafs. Tapi saya nak confirm balik. Ya. Anfus ni jiwa-jiwa lah. Diri-diri. Ya. Jamak kepada nafs. Jamak kepada nafsun.
Nafs maksudnya jiwa ataupun diri ya. Jiwa ataupun diri. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala jamaknya anfus. Anfus. Okey. Okey, balik kat tadi. Wa min anfusihim. Ibu ayah minta ibu ayah tolong ni siapa-siapa boleh tolong tasrifkan ya. Cuba kalau anfusihim tu asalnya anfus digabungkan dengan home. Digabungkan dengan home. Okey, digabungkan dengan home. Jadi asalnya anfusu. Asalnya kalau tak ada min kita baca anfusuhum. Anfusuhum asalnya begitu. Pada depan ni anfusuhum. Anfusuhum kotak ke berapa ibu ayah? Anfusuhum kotak ke berapa tu? Kalau kita tasrifkan ibu ayah, anfusuhum kotak berapa? Kotak 3 Ibu Fairuz, betul. Kotak ke-3. Okey. Siapa nak tanda tasrifkan daripada kotak pertama Ibu? Ibu sebut macam ni. Kotak pertama anfusuhu. Walaupun salah. Hu tu seorang sepatutnya nafsuhu saja. Tapi tak apalah kita nak kita abaikan tu. Saya nak tengok ibu-ibu tasrifkan belakang tu. Anfusuhu, anfusuhuma, anfusuhum. Boleh tak? Walaupun maknanya salah tapi tasrifnya tu Ibu Asimah boleh. Ibu Asimah, masya-Allah. Anfusuhu. Okay, kotak. Ibu sebut kotak pertama anfusuhu begitu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kotak pertama anfusuhu. Betul. Kedua anfusuhuma. Betul. Kotak ketiga anfusuhum. Betul. Kotak keempat anfusuha. Betul. Kotak kelima anfusuhuma. Betul. Kotak keenam anfusuhunna. Betul. Kotak ketujuh anfusuka. Betul. Kotak ke-8 anfusukuma. Betul. Kotak ke-9 anfusukum. Betul. Kotak ke-10 anfusuki. Betul. Kotak ke-11 anfusukuma. Betul. Kotak ke-12 anfusukunna. Betul. Kotak ke-13 anfusi. Betul. Walaupun maknanya salah. Sepatutnya nafsi. Tapi tak apalah kita abaikan tu. Anfusi tak apalah. Anfusi lagi. Teruskan Ibu. Kotak ke-14 anfusuna. InsyaAllah. Okey, jadi saya ulang balik Ibu Ayah ya. Ibu semua jangan letak dulu. Sekejap lagi saya buat yang terusnya. Ibu Ayah, betulnya kalau untuk singular, nafs bukan anfus. Nafsi, nafsuhu, nafsuka. Tapi kerana ini kita nak meraihkan dhamir belakang itu saja, kita abaikanlah. Ya. Okay, sekarang ni Ibu Asimah, cuba Ibu masukkan huruf jar min. Min anfusihi daripada awal. Ibu kotak, terus buat anfusihi. Min ya. Okey, kotak pertama min fusuhi. Min anfusihi. Min anfusihi. Kotak kedua min anfusihima. Kotak ketiga min anfusihim. Betul, okey. Kotak keempat min anfusiha. Betul. Kotak kelima min anfusihima. Betul. Kotak keenam min anfusihinna. Betul. Kotak ketujuh min anfusihika. Min anfusika. Min nafsika. Ustaz. Kalau betulnya min nafsika lah ya. Kan? Okey. Kotak ke-8 min anfusikuma. Kotak ke-9 min anfusikum. Boleh. Kotak ke-10 min Boleh, nafsiki. betul, masya-Allah. Okey, kotak ke-11 min anfusikuma. Betul. Okey, boleh. 12 min anfusikunna. Betul. Kotak ke-13 min nafsi. Betul, min nafsi, betul, masya-Allah. Kotak ke-14 min nafsina. Anfusina. Min anfusina. Macam tu. Okey Ibu, terima kasih banyak Ibu Tania, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Jadi ibu-ibu ayah semua, yang tadi tu yang Ibu Asimah daripada Batu Gajah buat tadi,
itu saya nak meraihkan dhamir di belakang. Jadi ketika mana tasrif nafsu anfusuhu semua tu, okey, ikutkan kotak pertama untuk mufrad dan untuk musanna tu salah, betulnya pada jamak saja. Tapi saya nak fokus pada dhamir. Dan ketika mana masuk huruf jar tadi, ya, Ibu Asimah dah mula betulkan yang mufrad. Bagus, masya-Allah, tabarakallah. Okey Ibu Ayah, dengar saya buat yang paling betul. Maksudnya yang paling betul yang saya meraihkan kaedah kalimah sebelumnya dan dhamir. Dengar Ibu ya. Ni dengar betul-betul. Kotak pertama nafsuhu, jiwa dia, nafsuhu. Jiwa mufrad nafsun. Ya aituhan nafsul mutmainnah, nafs jiwa, nafsuhu. Kalau kotak kedua asalnya nafsahuma, tapi payah. Satu jiwa nafsun, dua jiwa nafsani, sin alif nun, nafsani. Bila dah masuk dhamir huma dibuang nun. Jadi nafsahuma. Agak payah, kita tak nak bincang sangat. Cuma Ibu Ayah pasal kita jarang jumpa, sekali jumpa ni kita ulang kaji. Saya buat. Dengar saja. Tak salin pun tak apa. Siapa nak salin alhamdulillah, siapa tak salin pun tak apa. Pasal bukan ini prioriti saya. Untuk kita bincangkan. Tapi kerana dah jumpa, saya meraihkan. Dengar ya. Kotak pertama nafsuhu. Kotak kedua ada alif. Nafsahuma. Kotak ketiga anfusuhum. Kotak keempat nafsuha. Kotak kelima nafsahuma. Kotak keenam anfusuhunna. Kotak ketujuh nafsuka. Kotak ke-8 nafsakuma. Kotak ke-9 anfusukum. Kotak ke-10 nafsuki, jiwa kamu seorang perempuan, nafsuki. Kotak ke-11 jiwa kamu berdua perempuan, nafsa, buang nun, nafsakuma. Kotak ke-12 anfusukunna. Ketika jamak kita gunakan anfusu. Kotak ke-13 jiwa saya, nafsi. Okey. Kalau kotak ke-14 jiwa kami semua anfusina. Okey. Contoh kita kata Rabbi, Tuhanku, Rabbi ya Tuhanku, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku, zalamtu nafsi. Kalau ramai Rabbana zalamna anfusana. Nampak tak Ibu Ayah, kita biasa gunakan dalam doa rupanya. Okey. Jadi kita tasrifkan tadi, kita bintangkan min min mana tadi? Min anfusihim. Tapi ibu dapat tak faedah lain daripada perbahasan min anfusihim saja? Nampak tak kaedah ataupun perbahasan yang kita bincangkan tadi, dapat tak benda-benda baru pada perbincangan min anfusihim? Siapa yang ibu-ibu yang dapat benda baru daripada perbincangan min anfusihim? Dapat ibu ya? Okey, alhamdulillah. Maksudnya bukan semua kita kena gunakan kalimah jamak tu. Asalnya saya tak nak sebut pun. Tapi kerana dah ramai yang belajar dengan saya ni yang dah biasa, jadi saya meraihkan. Hari ni saya sentuh sedikit. Kalau mufrad sebenarnya lain kena gunakan mufrad. Musanna lain caranya. Tapi selama ni saya tak sentuh pasal apa? Saya tak nak ibu-ibu pening nanti. Jadi siapa yang baru join, ibu-ibu yang baru join pengajian live macam ni dan ibu-ibu banyak lagi yang tak faham, tak apa. Ikuti pengajian dengan teratur insya-Allah. Boleh Bu Ayah ya? Okey. Dapat ibu ya? Alhamdulillah. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa mimma la ya'lamun, Okey. Wa mimma la ya'lamun senang je, daripada alima mudhari'nya ya'lamu, alima ya'lamu. Okey, ibu-ibu, siapa nak try tasrif alima fi'il madhi, tasrif alima tak payah sebut kotak. Ibu-ibu yang hari ni saya tengok kebanyakan yang hari ni kebanyakannya dah biasa ikuti pengajian ya. Saya tengok senarai nama. Saya tengok saya rasa ibu-ibu yang hari ni semuanya dah biasa dah dengan saya. Jadi saya rasa saya tak nampak nama-nama baru kat sini. Yang tadi nampak satu pun ada, saya nampak nama Maslina 69. Biasanya Maslina Jais. Tapi tadi tu Maslina 69. Nombor baru dia tu.
Okey. Gurau Ibu Maslina ya. Jadi Ibu alima ya'lamu. Sekarang ni Ibu cuba buat tanpa sebut kotak. Cuba buat. Tengok saya buat ya. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Siapa nak try buat? Ibu Fairuz ke? Ibu Fairuz cuba buatlah Ibu. Ibu Fairuz ke siapa-siapa ibu-ibu lain yang rasa boleh buat dengan laju lagi. Ini peluang. Pasal hari ni semuanya belajar ni semuanya yang dah biasa belajar dengan saya. Tak ada nama baru. Siapa tu? Ibu Fairuz ke? Ibu Maslina. Ibu Maslina. Okey. Ada 2 orang. Ada 2 orang? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saidah. Ibu Saidah. Tulis tadi tu. Siapa dulu? Siapa ni? Okey. Saidah. Ibu Saidah. Okey. Ibu Maslina. Boleh buat? Okey, saya bagi Ibu Saidah dulu. Lepas ni Ibu Maslina pula ya, insya-Allah. Okey, Ibu Saidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alima, alimu, Okey. alimat, Okey. alimata, alimna, Okey. alimta, alimtuma, alimtum, Okey. alimti, Okey. alimtuma, alimtunna, Betul. alimtu, alimna. Alhamdulillah Ibu. Okey. Ibu Saidah buat pula fi'il mudhari' ya'lamu. Bukan 16. Lepas ni Ibu Dina buat dua-dua sekali. Okay. Ibu boleh dengar dan buat sini kat rumah ya. Okey, cuba Ibu buat ya'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu, Okey. ya'lamani, Okey. ya'lamuna. Betul. Ta'lamu, Okey. ta'lamani, Okey. ya'limna. Ya'lamna. Ya'lamna. Ta'lamu. Taflimu, Okey. ta'lamu, Apa Ibu? ta'alani, Ta'lamani. Oh, dia la ya. Tadi kan ya'lamu kan. Jadi ta'lamani. Ta'lamani, yaf'alna. Okey. Saya nampak Ibu tak buka nota 16 ni. Bukan nota 16, Ibu kat nota 15. Okey. Ibu kat nota 16. Ibu sebut pilih kotak 9 tadi, kotak 9. Tak 9. Ta'limna. Ta'lamuna. 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 Okey, ta'lamuna. Okey, kotak 10 ta'limina. Lam tu pada atas. Ta'lamina. Okey. Ta'lamina. Ta'lamina. Okey. Kotak 11 ta'limani. Ibu pegang. Lam tu pada atas. Kita kan ya'lamu. Oh, lam ya. Okey. Ta'lamani. Okey, terus kotak 12. Ta'lamna. Betul. Pegang lam tu pada atas, pegang. Okey, kotak 13. Aku tahu. A'lamni. A'lamu. A'lamna. A'lamnu. Ibu. Kan asalkan ya'lamu kan? Ya'lamu. Okay. Jadi kotak 13 kan tukar hamzah saja kan? Betul? A'lamu. Kan tu je a'lamu. Okey. A'lamu. Itu na'lamu. Betul. Kotak 14 na'lamu. Jadi Ibu dah cuba dah sampai. Dia keliru. Tak apa. Okay, sekarang ni Ibu jaga. Ibu dengar Ibu Maslina pula buat ni ya. Okey, Ibu Maslina boleh Ibu? Ibu Maslina pula. Okey. Ibu Maslina buat alima tanpa sebut kotak terus. Alima. Fi'il madhi, alima. Bismillahirrahmanirrahim. Alima, alimu. Betul. Alimata, alimna. Betul. Lepas tu cukup lah. 5, Kotak 7 Boleh Ibu? Taklima. Ibu, kotak 7 Ibu. Kotak 7. Kotak
Kotak 7 Ta'limah, Bukan. Ta'liman. Sekarang ni ibu tak buka nota 14 sekarang. Ibu buka tak nota 14? Ustaz saya ni nota berapa Ustaz? Kena buka nota 14. Alimat, alimata, Ha. alimna. Ustaz. Alimat, alimata, alimna. Okey, itu kotak 6. Okey, kotak 7. Kotak 7. Alimti, alimtuma. Ibu tengok ibu kotak 7. Tengok kotak 7. Kotak 7. Alimat, alimata. Banyak ibu. Ibu buka tak nota 14? Kejap. Ustaz ya. Allah, Ustaz. tak apa. Sorry, maaf Ustaz. Saya ni notanya dah berterabur. Kotak 14. Kotak berapa tadi Ustaz? Nota Okay, 14. saya ulang Ustaz ya. Saya ulang ya. Ha. Saya ulang dari awal boleh? Okey, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alima, alima, alimu. Alimat, alimata, alimna. Alimta, alimtuma, alimtum. Alimti, alimtuma, alimtunna. Betul. Alimtu, alimna. Ibu ya. Okey, ibu buat pula fi'il mudhari' ibu. Kotak 16 ibu ya. Nota 16. Okey, mudhari'. Okey. Yaf'alu, yaf'alani, Buka nota 16 bukan 15, nota 16. yaf'alu, yaf'alani, yaf'alu. Ibu buka nota berapa tu? 16. 16. Jadi sekarang ni Ustaz, ya'lamu. Nota 16. Nota 16 buat. Ibu Oh, tasrif hilang. yaf'alu pula. Sorry Ustaz. Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Okey. Ya'lamuna. Betul. Ta'lamu, ta'lamani, ta'limna. Ulang boleh? Ya'limna. Ibu ulang boleh? Ta'lamu, ta'lamani, Ibu stop. ta'lamu. Ibu stop. Kotak 7 Ustaz. 7 Ustaz, stop. ta'lamu. Ibu stop je. Ibu ulang kotak 4. Ulang kotak 4. Ya. Kotak 4. Ha. Ta'lamu. Okey, kotak 5. Ta'lamu, ta'lamani, Okey, stop. Kotak 6. ta'limna. Ya'limna. Ya'lamna. Ya'limna. Ya'lamna. Oh, ya'lamna, okey? Ya'lamna. Okey, kotak 7. Ya'lamna Ustaz. Kotak 7 ta'lamu, ta'lamani, ta'lumna tu. Ta'lumna. Ta'lamuna. Ta'lamina, Ibu stop. ta'lamani, Ibu stop ibu. Kotak 9. ta'lamuna. Okey, Ta'lamuna. ta'lamu. Ustaz nak kotak apa? Kotak Ya, Ibu 7 dulu Ustaz ya. Okey, kotak 7. Boleh, ulang boleh. Ta'lamu, Okey. ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Okey. Ta'lamina, Betul. ta'lamina, Betul. ta'lamani, ta'limna. Ibu ta'lamna. Na'lamu, Ibu. ta'lamna. Betul, kotak 12 ta'lamna. Okey. Ya Ustaz. Ha. Ta'lamna. A'lamu, na'lamu. Betul ibu, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Ibu lepas ni kalau ibu buat, tunggu ibu dengar saya dulu. Kalau saya kata betul ibu teruskan. Kalau tak nanti ibu salah, ibu teruskan, nanti ibu terbabas. Boleh ibu ya? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala semua, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan bermanfaat ya, insya-Allah. Okey, tak apa, ibu-ibu yang risau, ibu-ibu ulang aja. Salah ke apa ke saya tak marah pun, tapi ibu-ibu ikut flow tu, insya-Allah. Tapi ibu-ibu sambil buat, ibu-ibu jangan buat tanpa tengok, buat dengan tengok nota. Ibu-ibu belum menghafal lagi ni, ibu tak menghafal lagi. Ibu masa sekarang ni lancarkan, bukan masa ibu hafal, ibu lancarkan. Dah lancar, dah mahir, dah boleh buat semua satu nafas baru dikira hafal. Sebenarnya macam itu. Boleh buat ya, insya-Allah ya. Minta maaf sekali silap saya, insya-Allah, mudah-mudahan bermanfaat pada semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Ibu Zanita, Ibu Hashimah ada. Okey, Ibu Zabedah, Ibu Hanadia.
Ramai lagi yang belum try ni. Kena try insya-Allah ibu ayah ya, try insya-Allah. Okey. Afwan semua ibu ayah semua, masya-Allah. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu ayah.